Team kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini. Di sebalik kemenangan Johor Darul Takzim menewaskan wakil dari Thailand, iaitu BG Pathum United, dengan keputusan penuh 4-2 di Stadium Pathum Thani, Bangkok, dalam aksi kedua kumpulan I, dalam saingan Liga Juara-Juara Asia, pada malam tadi, muncul pula satu berita yang sangat mengejutkan, dari Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Idris Sultan Ibrahim, TMJ. Pemilik kelab dengan jolokan Harimau Selatan itu mendedahkan, bahawa beliau dan keluarga adalah antara mangsa dalam situasi tersebut, ketika kejadian tembakan yang berlaku di sebuah pusat beli belah mewah Paragon, Bangkok, malam tadi. Menerusi perkongsiannya di laman Twitter miliknya, TMJ menceritakan pengalaman berkenaan, yang mana beliau dan keluarga mendengar bunyi tembakan, ketika sedang berada di lobi hotel penginapan mereka. Orang ramai menjerit, dan berlari masuk ke dalam hotel dari pusat beli belah, apabila penembak mula melepaskan tembakan. TMJ berkata, ia sangat bising, dan terdapat begitu banyak jeritan. Kami semua sedang duduk di lobi hotel, ketika itu. Kami membawa kanak-kanak dan keluarga ke tempat yang selamat, berlari ke ruang bawah tanah, bersama pasukan saya. Ketika itu, fikiran saya tertumpu kepada berapa ramai penembak di luar sana, apa senjata yang mereka gunakan, dan apa situasinya. Kami perlu berjaga-jaga, dan bersedia untuk sebarang kemungkinan, kerana yang kami tahu ketika itu, hanyalah bunyi tembakan, yang kedengaran. Kami tidak mempunyai maklumat lain, dan perlu bersedia untuk apa-apa perkara yang boleh berlaku. Saya masih terbayang waktu saya memberitahu anak-anak saya, yang semuanya akan kembali okey. Saya berkata kepada anak saya, Babah dan Mama ada di sini, dan menyuruh mereka tunduk, sementara menunggu kenderaan tiba. Saya dan pasukan keselamatan kami berdiri di hadapan keluarga saya, membina perisai manusia untuk melindungi mereka, walau apapun berlaku. Apa yang difikiran saya dalam situasi tersebut, hanyalah untuk membawa keluarga dan pasukan saya keluar dari tempat itu. Isteri saya memeluk anak-anak kami, menundukkan diri, dan cuba menenangkan mereka, kerana mereka ketakutan dan menangis, ujar TMJ. Menurut TMJ, beliau dan keluarga berhasil keluar daripada kawasan berkenaan, apabila pasukan keselamatannya membawa kereta ke ruang bawah tanah, untuk ke lokasi selamat. Malah, Tunku Ismail juga tanpa membuang masa menghubungi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Hassan, untuk memaklumkan apa yang berlaku. Saya menjerit sekuat hati kepada pasukan keselamatan kami, untuk membawa kereta ke ruang bawah tanah, dan membawa kami ke lokasi yang selamat, serta jauh dari tempat tersebut. Saya memberitahu mereka untuk terus membawa kami ke Kedutaan Malaysia, dan pemandu memberitahu kami, Kedutaan Singapura lebih dekat, dan ketika itu, saya menghubungi Konsul Jeneral Singapura, yang berada di Johor. Kini kami selamat berada di kedutaan. Saya menghubungi Perdana Menteri Malaysia, dan Menteri Pertahanan kita, untuk memaklumkan apa yang berlaku. Duta Besar Malaysia, turut ada bersama kami, tambahnya. Walaupun terlepas perlawanan JDT menentang BG Pathum, namun TMJ bersyukur kerana dapat melarikan diri dari kejadian ngeri berkenaan, dan menurutnya, ia adalah pengalaman terburuk yang pernah dilaluinya. Mengulas artikel yang telah dipetik oleh saya melalui Majoriti, artikel tersebut sebelum ini menyatakan bahawa kes itu tercetus, apabila beberapa pengunjung terdengar bunyi tembakan dari arah tandas pusat beli belah berkenaan, yang seterusnya menyebabkan orang ramai bertukar panik, dan segera menyelamatkan diri masing-masing. Mengulas kasual BG Pathum, keputusan membanggakan yang diperolehi oleh JDT malam tadi, telah dicemari dengan satu insiden panas selepas perlawanan. Insiden tersebut tercetus di antara penyokong JDT dan kasual BG Pathum United, di luar Stadium BG, Thailand. Berdasarkan rakaman yang kini tular di media sosial, kelihatan terdapatnya pergaduhan tercetus, dengan beberapa objek turut kelihatan dibaling. Situasi yang sangat tegang, dan dilihat sukar untuk dikawal, telah berlaku sejurus tamatnya perlawanan. Malah, terdapat juga insiden yang mana penyokong salah satu pasukan menggunakan suar, dengan niat untuk mencederakan penyokong JDT, ketika perbalahan berkenaan.
Bagaimanapun, video yang berdurasi kurang daripada seminit tersebut turut kedengaran sebahagian pihak cuba memanggil penyokong daripada kalangan Ultras JDT, Boys of Straits, untuk berundur daripada situasi tersebut dan menyelamatkan diri masing-masing. Menurut komen di media sosial, ada yang berpendapat kekacauan itu berpunca daripada golongan kasual BG Pathum United apabila kehadiran mereka hanya berniat untuk mengganggu suasana perlawanan. Tetapi setakat ini, tiada kenyataan rasmi daripada mana-mana pihak mengenai insiden berkenaan dengan nilai kerosakan yang masih belum dikenal pasti. Walaupun pelbagai ancaman yang menanti, namun 3 mata penuh yang berjaya diraih oleh JDT pada malam tadi telah membuatkan pengendalinya, Esteban Solari, pulang dengan senyuman. Selepas ini, JDT akan berkunjung ke Munsu Football Stadium pada 24 Oktober bagi meneruskan perlawanan ketiga dalam saingan ACL apabila bertemu bekas juara 2 kali saingan, Ulsan Hyundai. Sudah pasti pasukan dari Korea itu ingin melakar kemenangan di tempat sendiri dan ingin membalas dendam terhadap JDT atas 2 kekalahan di dalam pertemuan terakhir. Terdahulu, dalam perlawanan kumpulan sama, jaringan tunggal Kim Tae-hwan sudah cukup membantu juara 2 kali dari Korea Selatan, Ulsan Hyundai FC, untuk meneruskan kecemerlangan menundukkan wakil Jepun, Kawasaki Frontale, di Stadium Kawasaki Todoroki. Kawasaki Frontale kini mendahului kumpulan I dengan 6 mata, diikuti JDT dan Ulsan Hyundai, dengan masing-masing di tempat kedua dan ketiga, dengan 3 mata yang hanya dipisahkan, dengan perbezaan jaringan. Manakala BG Pathum United Puda, kekal dengan ketandusan sebarang mata, apabila belum berhasil meraih sebarang kemenangan, setakat ini. Sebelum saya mengakhiri ulasan ini, ingin saya tekankan kepada anda semua, tentang siaran langsung melibatkan pasukan JDT, dalam kancah saingan ACL, untuk 24 Oktober ini. Anda semua dinasihati supaya mengikuti channel WhatsApp rasmi kami, agar tidak terlepas siaran langsung perlawanan, membabitkan saingan ACL. Bukan sahaja ACL, malah perlawanan membabitkan Pesta Bola Merdeka juga, akan disertakan sekali. Untuk link URL channel WhatsApp kami, anda semua boleh dapatkan link tersebut di ruangan komen yang telah admin letakkan di bawah. Itulah sedikit info semasa yang ingin disampaikan oleh saya. Sebelum anda semua meninggalkan video ini, jika tidak keberatan, seperti biasa, silalah tinggalkan komen anda semua di bawah. Dan jika anda semua suka dengan video ini, saya berharap untuk anda meringankan tangan, agar dapat membantu saya untuk smash butang like, dan klik butang loceng di bawah. Terima kasih. Hey, bos! Budak, bos! Sini, weh! Budak lah, bos! Weh, budak, bos! Sini, weh!